Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2022, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Aida, dan juga cikgu kita iaitu Cikgu Muhammad Azlan Muhammad Zain. Dan juga untuk makluman kepada murid-murid, mata pelajaran kita hari ini ada istilah-istilah alatannya yang digunakan dalam bahasa Inggeris dan juga digunakan dalam bahasa Melayu. Okey cikgu, untuk segmen ini apakah yang akan kita fokuskan cikgu? Silakan. Baik, terima kasih Hakim. Sama-sama. Untuk makluman pada pelajar sekalian, untuk segmen kali ini kita akan khususkan mengenali kepada peralatan dan langkah keselamatan. Kita akan tengok pada slide nantilah. Ilmu ni ataupun pengetahuan ini penting supaya pelajar dapat melaksanakan proses pemasangan itu dengan cara yang betul dan selamat. Terutamanya mereka menggunakan banyak peralatan. Betul. Jadi kalau tak ada peralatan tu, kerja tak boleh buat lah. Betul. Jadi kita tengok slide pada hari ini. Ini sebahagian, sebenarnya banyak lagi banyak lagi pelajar peralatan, tapi kita kenal yang ni dulu. Baik, dia ada beberapa kategori. Pertama ialah peralatan tangan. Okey, peralatan tangan iaitu yang kita guna di tangan lah. Antaranya ialah mesin gerudi mudah alih. Okey, mesin gerudi mudah alih ni dia pakai bateri lah. Tak ada masalah kalau mereka nak gunakan yang elektrik. Jika di tempat itu ada bekalan elektrik. Dan mungkin kawasan itu rendah saja. Betul. Tapi kalau mereka nak panjat ke aras pemasangan yang tinggi sikit, kadang-kadang wayar tak sampai. Jadi mereka boleh bawa yang mesin gerudi mudah alih. Yang kedua ialah toolbox. Toolbox itu bekas penyimpanan alat tangan yang kecil-kecil lah. Spana, pemutar skru, dan kalau senang nak dibawa. Betul. Kalau bawa satu dalam poket, koyaklah poket tu. Jadi mereka gunakan toolbox. Dan yang ketiga ialah mesin pencanai ataupun grinder. Mesin pencanai ialah untuk membuang bahagian-bahagian gerigis yang tajam. Mungkin selepas mereka buat kerja itu ada bahagian-bahagian yang tajam. Kalau tak dibuang, mungkin boleh terkena tangan, boleh lukalah. Bukan saja pada pekerja, malah mungkin pada orang awam yang lalu di kawasan itu. Jadi mereka menggunakan mesin pencanai. Yang keempat ialah pisau pemotong. Pisau pemotong ni panggil cutter lah. Jadi pisau yang tajam dan haruslah digunakan dengan berhati-hati supaya tidak mencederakan tangan. Itu antara bahagian peralatan tangan. Yang kedua iaitu mesin. Mereka juga dalam proses pemasangan ni Hakim memerlukan beberapa mesin. Contohnya laser cutter. Laser cutter ni adalah untuk memotong penghurufan menggunakan laser. Jadi penghurufan itu lebih kemas sebelum dipasang ke tempat pemasangan. Yang kedua ialah kompresor angin. Ini untuk memberikan bekalan angin. Contohnya pada gerudi jugalah. Ada setengah gerudi dia pakai angin. Dan yang ketiga ialah set kimpalan. Set kimpalan ini ataupun set welding ini digunakan untuk membuat kerja-kerja kimpalan di suatu tempat yang memerlukan alat ni lah. Dan akhir sekali ialah generator. Generator ni adalah satu alat yang membekalkan kuasa elektrik. Terutamanya mereka akan guna di tempat yang memang baru, tak ada bekalan elektrik. Jadi untuk menghidupkan beberapa peralatan macam set kepalan tu, mereka boleh guna generator. Dan generator ni biasanya menggunakan minyak lah. Dan dia boleh dibawa ke mana-mana untuk proses pemasangan di satu-satu tempat tersebut. Selain pada alatan tangan, mesin, ada satu lagi dipanggil alatan sokongan. Seperti yang tertera di sini ialah antaranya alatan sokongan tu ialah tangga. Ini memang very familiar lah. Memang biasa diguna pakai. Dan tangga pun ada macam-macam jenis. Ini sebagai contoh. Dan selain pada tangga, tangga ni untuk pemasangan yang aras rendah. Dan di sebelahnya ada perancah besi, dipanggil staging. Staging ni boleh dipasang berbilang tingkat mengikut ketinggian bangunan tersebutlah. Dan dia lebih selamat berbanding tangga. Tangga ni hanya untuk kerja yang mungkin ringan saja ni Hakim. Kalau perancang besi mungkin proses pemasangan tu yang mengambil masa yang agak lama dan memerlukan lebih ramai pekerja di atas. Dan dia boleh dipasang berbilang tingkat dengan beberapa lagi keselamatan yang perlu ada pada mereka. Nanti kita tengok slide seterusnya. Dan yang crane ini yang memang
paling mahal lah. Ya, betul. Paling mahal. Dan untuk aras yang memang amat tinggi dan kerjanya pun mengambil masa juga. Jadi antara contohnya yang anda nampak ni ialah pemasangan di aras bangunan yang hampir ke bahagian bumbung. Itu kena pakai kren. Kalau pakai perancar besi, pelajar bukan tak boleh, tapi dia terlampau tinggi. Jadi untuk lebih selamat kita gunakan kren. Ya, betul. Baik, itu segi peralatan sokongan. Baik, seperti yang saya katakan tadi, di samping pelajar menggunakan alatan tangan, mesin dan sebagainya, mereka juga harus dilengkapi dengan pakaian perlindungan tambahan, dipanggil pakaian perlindungan diri ataupun PPE, Personal Protection Equipment, semasa kerja pemasangan. Jadi seperti yang anda nampak, pelajar nampak di skrin, antaranya yang digunakan ialah pelindung telinga. Untuk cover telinga lah. Kadang mesin bising. Betul. Kuat. Jadi elok pakai pelindung telinga. Kemudian topi keselamatan. Topi keselamatan yang penting lah untuk melindungi bahagian kepala. Goggle sudah tentu untuk melindungi bahagian mata. Sebab bila berpasangan banyak serbuk-serbuk besi, percikan-percikan api, ataupun habuk-habuk yang berterbangan. Betul. Jadi kena lindung mata. Pelindung muka, pelindung muka juga untuk cover bahagian muka. Dan yang bawah itu adalah safety harness. Safety harness ini dipanggil abah-abah badan lah. Kalau bahasa Melayu dipanggil abah-abah. Tapi dalam istilah Inggeris kita panggil safety harness. Alat ini wajib dipakai, seharusnya memang kena pakai apabila bekerja di aras tinggi. Contohnya yang staging tadi lah. Di staging tadi pakai safety harness dan juga memakai jaket keselamatan. Ini untuk pekerja yang di bawah lah. Tidak lupa juga kasut. Mesti berkasut. Tak boleh pergi pasang papat tanda pakai slipper. Bahaya, cikgu. Bahaya. Nanti jari kena batu, kena sepanah jatuh, dah berdarah, satu hal lagi. Betul. Dan instrumennya lah sarung tangan untuk lindungi tangan lah. Sebab kita guna alatan tangan tadi, mesti ada perlindungan di bahagian tangan. Dan yang akhir sekali ialah coverall. Satu baju, satu suit lah yang kita pakai dari bawah sampai atas untuk melindungi tubuh badan kita secara keseluruhannya. Dan alatan-alatan ini memang pelajar pakai ataupun di lapangan luar pun mereka pakai juga semasa proses pemasangan. Baik. Di samping mereka belajar tentang perlindungan keselamatan, mereka juga perlu menguji peralatan. Bila mereka nak pergi pasang, of course banyak peralatan yang perlu diuji supaya kita tahu keadaan alat tu elok tak elok, berfungsi atau tidak. Jadi seperti yang tertera di skrin, ada beberapa peralatan yang digunakan pakai. Contohnya penggunaan gerudi impak dan pengikat. Ini dua item yang berbeza. Saya terangkan dulu yang gerudi impak, iaitu mesin yang berwarna biru tu, dia untuk menggerudi. Untuk menggerudi, menebuk dinding ataupun bahagian-bahagian yang hendak dipasang dengan pengikat. Dan untuk alat ini, ada satu mata yang dipanggil mata gerudi masonry. Perlu dipasang ketat di bahagian bindu, itu bahagian muncung gerudi tadi, dan barulah digunakan. Dan apabila untuk menggunakan alat ini, seperti gambar yang ketiga ini, cara berdiri. Dia kena berdiri itu betul-betul. Kalau tidak, gerudi itu bergoyang dan kita pun ikut goyang sekali. Kita pasang kuda-kuda lah. Betul. Jadi kedudukannya mesti betul supaya proses penggerudian itu dapat dibuat dengan sempurna. Baik, ini bahagian pengikat. Tadi tentang mesinnya ataupun gerudi impak. Yang ini adalah pengikat. Pengikat ni adalah satu bahan yang kita pasang dekat lubang yang telah digerudi tadi. Dah pasang pengikat, baru kita pasang papan tanda itu. Dan jenis ada dua di sini. Pertama ialah bol gerigis. Bol gerigis ni adalah pengikat yang besi. Sebenarnya ada banyak lagi. Tapi yang kita tengok ni adalah bol gerigis. Dia dibuat daripada besi. Dan biasanya digunakan untuk pemasangan papan tanda yang besar. Dan dibuat dari pelbagai saiz, Hakim. Pelbagai saiz. Daripada yang kecil sampailah yang besar, bergantung pada saiz dan keberatan papan tanda itu. Dan diampu pula dengan satu dipanggil L-shape bracket.
Itu pun ada. Dan bahagian bor gerigis tu ada juga bahagian kecil-kecil yang kita kena tahu. Itu bahagian casing mengembang, ada bahagian bol, ada nut dia. Nut tu kita pasang akhir sekali. Dah naik signboard tu, baru kita ikat dengan nut. Lepas tu dah ada bahagian yang dipanggil washer. Yang tengah tu panggil washer ataupun wasir. Dan selain daripada bor gerigis, ada dua lagi jenis pengikat yang diguna pakai, iaitu pelak kayu dan pelak plastik. Yang ini di bawah kategori pelak tembok. Dan biasanya untuk pelak kayu dan pelak plastik ini untuk papan tanda yang bersaiz kecil dan ringan. Boleh pasang yang bor gerigis tu, tapi dia tak berapa kena lah. Jadi kita boleh cadangkan sesuai dengan keadaan dan reka bentuk papan tanda itu sendiri. Dan kita lebih khusus kali ini pada penggunaan tangga. Seperti alatan bantuan tadi, alatan sokongan, iaitu tangga. Pelajar juga akan belajar menggunakan tangga. Dan kita tengok ada tangga di bahagian perancah bergerak yang pergi staging tadi lah. Dia boleh dipasang berbilang tingkat. Dan untuk naik tu ada tangga. Mereka boleh gunakan tangga tu. Dan sebelahnya ada tangga berdiri tidak boleh laras, iaitu tangga yang memang satu je. Jadi kalau kita tengok pun pemasangan untuk aras rendah mungkin hanya dekat ufuk pintu. Tapi kalau ufuk bangunan yang rendah tu tak sampai lah. Untuk yang lebih tinggi kita gunakan tangga yang sebelah tu. Tangga berdiri boleh laras. Dan yang kecil sekali itu memang kecil sangatlah. Tapi boleh pakai. Tangga lipat jenis kerusi. Takat untuk 1-2 step boleh. Betul. Dan selain daripada kita belajar pasal tangga, kita tengok juga cara menggunakan tangga itu sendiri. Ada tertera gambar macam mana penggunaan perancah bergerak. Mereka boleh naik ke paras yang tinggi. Dan juga di sebelah itu adalah tangga lipat. Tangga lipat ni penting ya para pelajar. Kita kena pasang dia betul-betul. Kalau sengit, bahaya, tangga tu goyang, kita ke atas tu pegang drill. Betul. Dan boleh bergoyang kalau kita nak elakkan kemalangan. Betul. Pastikan kaki tangga itu dalam keadaan stabil. Begitu juga dengan tangga yang berdiri boleh laras, yang paling kanan tu, bila pelajar panjat, memasang di aras yang tinggi, untuk bekerja di aras yang tinggi tu kaki kena masuk satu. Macam dia sangkutlah kaki itu kan. Jadi di situ keadaan yang selamat untuk mereka buat kerja. Dan untuk gambar terakhir ini, apabila pelajar memasang di area tinggi juga, dia tak boleh naik habis tangga tu. Dia kena tinggalkan sikit. Macam tangga lipat tu sekurang-kurangnya 3 mata terakhir. Sampai situ je. Kalau dia naik paling atas, keadaan tidak stabil. Bukan pada tangga tu, pada tubuh badan pekerja itu. Jadi kita nak memastikan pelajar itu atau pekerja itu dapat buat kerja dalam keadaan betul dan selamat. Ini yang kita selalu tekankan kepada pelajar, keselamatan. Okey, baiklah cikgu. Jadi itulah antara peralatan dan langkah keselamatan pemasangan yang perlu kita lakukan. Dan sekarang cikgu kita rehat seketika. Boleh cikgu ya? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM